Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubayyinu laka dhalika ma ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Klik situ mula. Dan menerang bagi engkau dan ternyata bagi engkau dhalika akan demikian itu. Menyata bagi engkau akan demikian itu. Demikian mana tengok dalam. Kita klik pada situ sekali lagi. Jadi dan telah tergapa dan ternyata dan terterang bagi engkau itu zalika akan demikian itu. Demikian mana dalah. Demikian mana ai tabi'iyatul a'dha lil qalbi. Yakni terikutlah bagi segala anggota-anggota kita bagi hati. Jadi ternyata dan terterang bagi kita akan demikian terikut segala anggota tabi'iyatul a'dha lil qalbi. Terikutlah oleh segala anggota-anggota kita bagi hati oleh barang oleh hadis ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayat akan barang saat itu daripada nabi annahu akan bahasanya nabi qala sabda nabi inna fil jasadi sesungguh sabitlah pada jangsa engkau tu. Sabit pada jasad tubuh badan engkau ni mudghatan akan satu gapo? Sabit pada diri kita, pada badan kita ni satu mudghah, yakni seketul daripada daging yang boleh dikunyat-kunyat, sekepar daging lah, kecak seketul daging ni sekepar daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila baiklah ia seketul daging, setokor daging, sekepar daging ni salahal jasadu kulluh, nescaya terbaiklah oleh ngawa tubuh dan jasad kita semuanya, semua jasad. Tu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila terpunuhlah ia dan binasalah ia mudghah. Mudghah tu binasa, sekepar daging tu binasa, seketul daging tu binasa, fasadal jasadu kulluh, nescaya terpunuh dan binasalah oleh jasadnya kulluhu sekaliannya al jasadi. Kemudian Nabi wari tambahnya ala jaga-jaga wahia, dan ia sekepar daging dan seketul daging ni al qalbu, ialah hati dia sekepar sini. Apabila hati ni dikatakan raja, apabila hati ni baik, maka baiklah seluruh abna tubuh badan kita dan baiklah segala anggota kita, pengikut-pengikut bagi hati. Dan apabila punuhlah hati, maka punuhlah semua daripada anggota-anggota kita. Tengok. Wa idza kana salahul kulli, dan apabila adalah terbaik bagi semua, yakni semua anggota dalam. Wa idza kana salahul kulli, dan apabila adalah terbaik bagi semua, bagi sekalian gapo dalam kulli ai jami'il a'dha'i, baik bagi semua anggota, wa fasadihi, dan punuhnya bagi semua anggota ni, baik ataupun punuh, binasa ataupun rusak, terbaik ataupun terusak bagi semua anggota duk gantung mana? Fi dzalika. Salata sabitun wa kainun, sabitlah ia terbaik anggota kita semua dan punuh anggota kita semua, rusak anggota kita semua, semua itu duk sabitlah ia. Lagi pula muta'allikan, bergantung ia bertamak fi dzalika, pada demikian itu. Dan apa pada demikian itu? Ai fi salahil qalbi wa fasadi, pada pihak terbaik bagi hati dan terbaik bagi hati dan pun hati. Nak royak kan maksudnya? Nak royak kata seorang saat ni, nak baiknya anggotanya, maka baiklah hatinya. Nak baik bagi semua anggota kita, mata kita, tangan kita, itu tergantung dan tertamak bagi baik hati. Dan nak punuh segala anggota, maka tergantung dan terikat dengan hati kita. Nak baik seorang, mata seorang, telinga seorang, tangan seorang, maka ini tertamak dengan hati seorang. Hati seorang baik, sekepar daging yang ada sini baik, maka baiklah seluruh anggota. Kalau sini punuh, maka punuhlah seluruh anggota. Wa iza kana salahul kulli wajib sarful inayati ilaih, nescaya wajib dan pasti oleh berpaling
al-inayah, yakni kita menjaga dan mengamati dan menghalusi ilaihi ay ilal qabr. Inilah terpaksa kita, wajib kita, pasti kita kena mencanai dan kena menghalusi dan mengamati berpaling kepada hati. Sebab nak punuh anggota seorang tergantung dan tertamak terikat dengan hati. Nak baik bagi anggota seorang maka tergantung dan tertamak dengan hati seorang. Habis kat tu dah. Masuk pula al-aslur rabi'u, bermula asal yang keempat. Asal yang keempat daripada 5 asal. Dalil yang keempat daripada 5 dalil hak yang duk bergantung dengan hati. Sebab apa hati ni besar? Apabila baik hati, maka baiklah seorang. Apabila punah hati, punahlah seorang. Mana tahu rusak di hati, rusak habis orang. Apabila baik di hati, baik habis. Dah. Itu dia. Asal yang keempat ni, dalil yang keempat, pokok yang keempat ni, tengok. Annal qalba khabah, ialah sesungguh bahawa sehati seorang ini. Tengok mulai budak ni. Khizanu kulli jawharin lil abdi, ialah gapo di hati ni, ialah tempat pertaruhan. Khizanah ni makna khizan. Khizan ni makna tempat pertaruhan. Kalau kita kata, kalau baju kita taruh dalam mana? Taruh dalam almari dah kan? Baju kita, baju kok kita, baju jubah kita, tak sewi kena tik lipah, tak sewi kena benda cuma, maka kita taruh di dalam almari. Kalau duit kita, kita taruh dalam tusik. Maka hati kita ni ialah tempat pertaruhan, tempat sipen ni. Kulli jauharin, tempat sipen ni bagi tiap-tiap permata. Makna hati ni orang panggil tempat sipen taruh permata. Lil abdi, satu sifat gawa, satu tempat sifat taruh bagi seorang hamba. Taruh permata. Permata nah nafisin, yang harga mahal lah ia permata. Nak oyak kata hati ni tempat sifat taruh permata yang harga mahal. Nak taruh Allah, taruh mana? Taruh sini. Ya. Nak taruh sifat taqwa, taruh sini. Nak taruh sifat sabar, taruh sini. Nak taruh sifat rahmat, taruh sini. Nak taruh sifat apa? Sifat takwa, taruh sini. Nak taruh imi, taruh sini. Imi kau dah bimi mulut tak pakai. Tuhan tak percaya, mulut kata amantu billah, aku beriman dengan Allah, tapi hati tak percaya, orang tak panggil beriman. Sebab itulah orang panggil hati bagi seorang tempat sifat taruh oleh seorang hamba akan permata agama. Mana permata agama? Daripada takwa pada Allah, daripada beriman pada Allah, daripada sabar pada Allah, daripada zahid pada, ni dia panggil permata yang agama. Maka seorang hamba ni dia sifat taruh di dalam hatinya. Supaya tusik tusik kita boleh tusik, kita kena ingat rahat lap. Dah kan? Berapa ikah rahat lap tu pusing kau ni. Berapa kali ada pusing kau ni? Nah, pusing kau ni 4, pusing kau tu 3, pusing kau tu 2, klik semula. 4 kali pusing. Kamu dia 4 kali pusing ni, kalau dia tak ingat rahat lap ya, maka dia nak buka tusik tu tak boleh. Mama dia tusik tu orang panggil ke? Satu alat untuk taruh permata yang harga daripada daripada perak, dari mata belia, daripada duit yang banyak, maka taruhlah tusik supaya untuk nak selamat daripada pencuri, daripada orang-orang yang karu. Maka kita nak sifat taruh sifat takwa kita, dan pula daripada sifat takwa kita, tawakul kita, sabar kita, iman kita, maka sifat taruhlah di dalam hatinya. Sebab tu hati tu panggil khizanatu kulli jauharin lil abdi nafisin, tempat sifat taruh permata yang harga bagi hamba. Faham? Betul? Sifat taruh pula wa kulli ma'nan khatirin, atas pada kata jauharin lil abdi. Salah takdir kala annal qalba sanitu khizanatu kulli ma'nan khatirin. Masalah hati sanitu orang panggil tempat sifat taruh bagi permata yang harga mahal bagi hamba, dan pula khizanatu kulli ma'nan khatirin, tempat sifat taruh bagi makna yang terbesar. Gapo makna yang terbesar?
yakni sifat taruhkan sifat-sifat yang maha besar. Orang panggil sifat-sifat yang maha agung. Tu makna yang terbesar. Apa makna terbesar? Yakni daripada sifat-sifat yang hak besar-besar dan sifat-sifat hak lebih-lebih, sifat hak mulia-mulia. Sifat taruh mana? Sifat taruh ke dalam hatinya. Sebab tu hati kita kena taruh molek. Hati kita jangan duk kena, hati kita jangan duk karuk. Sebab sini tempat sifat taruh makna-makna sifat-sifat yang mulia daripada takwa, sabar, zahid, semua sifat taruh sini. Permata seolah-olah sifat taruh permata. Gara sifat-sifat hak terbaik dan sifat mulia. Mana daripada makna yang besar, sifat yang terbesar. Awaluha, yang pertamanya, yang pertama. Awaluha, bermula yang pertamanya, pertama gawa dalil. Ai al-jawahiri al-makhzunati fi qalbil abdi. Tamala. Awaluha, bermula yang pertamanya, yang pertama daripada segala permata-permata yang ditaruh akan dia, disifat taruh akan dia fi qalbil abdi, ke dalam hati bagi hamba ni. Gapo dia? Hak sifat taruh sifat-sifat dan pula orang panggil gapo dia? Segala permata-permata agama hak sifat taruh dalam hati gapo dia? Al-aqlu, ialah akal seorang. Akal sifat mana? Ya duduk sini. Ya akal, ya gantung atas ni. Ni. Ya sini kalau hati seorang tu molek, maka akal dia tu pun molek. Kalau hati dia punah, akal dia pun tarak. Sebab itulah satu perkata dan satu daripada perkataan ulama ta, al-aqlus salim fil jismis salim. Bermula akal yang cerdik, akal yang selamat, akal yang cergah, akal yang waras, sabitun sabitlah ia fil jismis salim, pada tubuh badan sehat. Jadi perlu pada tubuh badan sehat ni, muraknya akal dia pun sehat. Tapi apabila seorang ni Allah jadi tarak, moyok, semua nak tidur semata, tuai jadi semak, akal dia tak cerdik. Cuba kita tengok. Fuak-fuak hak nampak moyok, fuak-fuak hak nampak tak ada nasihat, fuak-fuak tak ada nasyid, fuak-fuak tak ada cergasan, maka orang ni tubuh badan dia tak sihat, maka akal dia pun tak sihat. Lama mikir pun lama, nak ngira kawan tak boleh ngira lama. Sebab apa? Sebab akal dia tak cergas, takut dengan tubuh badan dan hati dia saat ni pun tak molek. Sebab tu orang hati tak molek begitu begini, sebab tu orang nyakit was-was, otak dia tak cergas. Sebab hati dia duk mikir ngarut, hati duk telitah mendengar, maka akal dia pun kalau mengaji pun dia jadi lama. Sebab apa? Gangguan dalam hati dia tu tak molek, maka tergantung dan pula orang panggil tersetuh, akal dia pun tak molek. Sebab tu akal nak jaga. Nak jaga makan kacau banyak. Lepas tu jangan duk timbul was-was banyak. Kalau orang ni was-was banyak, akal orang ni tak gerak. Sebab tu fak was-was ngaji tak gerak. Sebab duk mikir was-was, aku miah maya dok gini maya ni. Masuk maya mau baik mula sebab tak ada miah semai. Kebe tak kebe, akal dia jadi saru. Apabila hati saru, akal dia saru. Apabila hati dia tak cergas, hati dia tak segar, maka akal dia pun tak segar. Sebab tu orang panggil tepat sifat taruh mula-mula sekali ke dalam hati, akal. Maka akal ni dia gantung sining, maka sining, maka sining. Kita tahu belakang dah. Jaga masing-masing. Siapa dia nak akal tu cergah, nak ingat tu molek, getah akal jangan kena. Yang pertama nak oyak dah. Jangan duk makan asal kuat-kuat. Asal siapa dia wahai asal kuat-kuat, orang ni tak cergah. Walaupun cergah, ngapa mudah lupa. Lupa-lupa ingat, lupa-lupa ingat. Lepas tu kalau orang wahai wak maksiat pun jadi mudah lupa ingat. Kerana hati dia tak cuci. Apabila hati dia tak cuci, dia gantung dengan akal dia pun tak jadi ingat, tak jadi cergas dan pula jadi tak molek. Sebab tu nak jaga hati. Jaga hati jangan duk saru, jaga hati jangan duk mikir banyak. Hati saat ni tu jadi duk telitah mari banyak. Ya telitah sini, hak sini ibu, pati hatta mai ke akal. Sini ibu. Ibu segala anggota. Maka sini tak agak, maka akal pun tak agak. Sebab tu jaga fok ngaji, kena jaga hak tamu sekali, kena jaga akal. Bangun tidur kena buatlah mana. Tidur tu nak tidurlah mana. Kena jaga akal kita. Makan kacang wih banyak, kacang kuning wih banyak, susu wih banyak. Jangan nak makan kepala ikan banyaklah, bodoh. Orang makan kepala ikan ni bodoh wih. Makan kepala ikan banyak, bodoh. Lepas tu kan makan benda apa? Benda-benda becing banyak pun ingat teh pun kurang. Fak bahi becing banyak, akal dia tupu.
Akal tupu ingat, pok makan beting banyak tu akal tupu nah, akal tak cergah. Dah. Wa ajalluha, dan bermula sebesar-besarnya. Sebesar apa? Ai a'zamul jawahiri fil qalbi. Jadi permulaan daripada sifat yang termulia, yang disifat taruh ke dalam hati seorang, permata yang diagung, disifat taruh mula-mula ialah akal. Maka ni orang panggil akal, maka dalam akal tu taruh sifat pemikir. Seorang tu ada otak, padahal otak dia ada aklu, perak. Lembu ada otak, kita ada otak, tapi lembu tak ada akal, perak. Ni, kita ni kalau buat tu otak kita jadi gulung-gulung, dah semua tengok otak kami. Kami ada otak, tapi Tuhan tak ada sifat taruh di dalam otak dan hati kami tu sifat pemikir. Sebab tu kami tu dia pandang dia tak pandang nak royak, sakit demi dia tak nak royak. Sebab dia ada otak, tapi sifat al-aqlu pemikiran tak ada. Tapi kita Tuhan taruh otak gulung-gulung, kita tengok otak orang dia duk gulung-gulung, tapi di dalam otak tu Tuhan taruh sifat pemikir. Al-aqlu tu dia panggil pemikiran yang bersangkut dengan hatinya. Tapi sebesar-besar daripada permata yang taruh di dalam hati ke ma'rifatullahi ta'ala. Ni setinggi-tinggi sifat ni. Ni dikata sebesar-besar sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala taruh di dalam hati seorang. Sebesar-besar permata yang sifat taruh dalam hati seorang, ma'rifatullahi ta'ala, mengenal akan Allah. Apa mengenal Allah? Kenal Tuhan, beriman dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, cerak Tuhan, Tuhan tu ada. Ni beriman ni orang panggil satu ma'rifatullah. Sebab tu dalam satu hadis kata awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenal Allah. Maka orang panggil sebesar-besar permata yang disifat taruh ke dalam hati bagi seorang, ialah serupa dengan permata, ialah pengenalan kepada Allah. Sebab sifat pengenal pada Allah ni, Allah Subhanahu wa ta'ala beli dengan syurga Allah. Ni nak beli tak boleh ni. Orang kafir kaya kita tengok, supaya huak namrung, ataupun supaya token-token Cina yang besar, apa tenang. Nak beli tak? Boleh beli ke tak sifat ma'rifatullah? Boleh beli ke tak iman kepada Allah? Tak boleh beli. Hak ni Allah Ta'ala sifat taruh ke dalam hati orang beriman saja. Beriman dengan Allah, percaya dengan Allah, kenal tentang Allah. Hak ni Tuhan taruh dalam hati orang mukmin. Adapun bukan hati orang mukmin, Tuhan tak taruh sifat ma'rifatullah. Sebab tu ma'rifatullah dikatakan al-jauharu al-azimu al-kabiru fi qalbil mu'min. Hak ni Tuhan beli dengan syurga ni. Ada besar lah. Besar biji sawit. Lik nampak lu ya. Kita tengok di pintu natal, tengok nampak lik waktu tiari ya. Nampak sepuluh kabut. Ini ya tu satu. Duk dalam hati Tuhan taruh. Tuhan bagi 10 ti syurga, sega suti tu sama besar ke 10 kali dunia. Satu ya lah. Kita tengok waktu pagi, waktu panas tu nampak berdebu halus tu. Lepas tu email yang ma'rifatullah je kenal Tuhan. Ya berimeh kata besar biji sawi. Lepas tu Tuhan capaklah hati. Tuhan beli dah syurga 10 kali dunia. Nak tahu besar, hebat. Bersatu ya. Kita tengok dunia tu besar lagi, tapi ni atas sifat ma'rifatullah, ya Allah Ta'ala sifat taruh permata di dalam hati seorang mukmin, maka Tuhan belikan dia syurga 10 kali dunia. Besar besarnya permata ni. Deh. Lagi pula ma'rifatullah Ta'ala mana? Allati, yang allati, yang ma'rifatullah ni sababu sa'adatid daraini. Ialah sebab, ialah tersenih, jadi beruntunglah bagi dua negeri ini. Dengan sebab ma'rifatullah, satu permata yang dibandingkan iman pada Allah, dibandingkan kenal Allah ni, serupa dengan satu permata yang harga mahal yang Allah Ta'ala sifat taruh dalam hati seorang. Maka dengan sifat ni juga Allah Subhanahu wa ta'ala beruntung seorang dunia akhirat. InsyaAllah minta Tuhan kita beruntung akhirat dah. Allahumma antarzuqana sa'adatad daraini.
Wahai Allah, beri rezekilah kepada kami beruntung dunia dan akhirat. Amin. Amin. Minta Tuhan beruntung kita dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana sa'adatad daraini. Hei Allah, rezekilah kami akan beruntung di dunia ni dan di akhirat ya Allah. InsyaAllah ni permata yang besar. Lepas tu jaga hati kita masing-masing dah. Dah sebab itulah orang duk cari tapi cari tak temu. Kalau cari lain pada Islam maka tak temulah makrifatullah. Kalau cari luar bohong saja. Kerana Tuhan kata innad dina indallah al-Islam. Sesungguh agama di sisi Allah al-Islam. Bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan Majusi, bukan Buza, bukan Wasani, bukan semua matahari, bukan semua bulan. Agama sisi Allah al-Islam. Lepas tu al-Islam ni yang membawa pada saya ma'rifatullah. Al-imanu billah. Al-i'tiqadul jazim ma'allah. Ni salat dia. Thummal basairul lati biha. Thummal basairu. Kama dia permata yang disifat taruh dalam hati. Maka dengan sifat taruh tu dikata ma'rifatullah. Dengan ma'rifatullah mengenai Allah, Tuhan wi beruntung dunia dan akhirat. Dah. Kama dia dalam hati kita ni ada ke? Thummal basairu. Kama dia segala mata-mata hati. Allati biha. Yang sabatat biha. Yang sabitlah dengan dia. Dengan allati. Dengan segala mata-mata hati ni. At-taqaddumu. Oleh terdulu pada martabat. Wal wajahatu indallahi azza wa jalla. Dan pula bermegah-megah di sisi Allah. Faham ni? Seorang ni hati ni. Hati dah langkah ni hati. Hati ni. Tengok ni. Ni hati ni. Ni jatung. Pau jatung ni hati. Ni orang panggil apa? Bahasa Arab panggil qalbun. Ni. Gawa ni. Ni dikatakan mudrah. Nabi kata inna fil jasadi mudratan. Dan sabit pada tubuh badan manusia sekepar daging. Seketul daging. Kama di seketul daging ni, bahasa Arab panggil al-qalbu, qalbun. Bahasa Jawi kita panggil jantung. Jantung ni, faham tak? Bahasa Jawi kita panggil jantung. Bahasa Sia panggil huacai. Kunไม่มี huacai เหมือนกับคนตาย Apa ya?คนที่ไม่มีความรู้สึก orang panggil tu เหมือนกับคนตาย Faham tak? Orang bila buat gapo dia tak ada perasa buat orang tak ada orang tak ada perasa orang ni orang panggil orang teruk nah. Semua orang ni ada perasa Sebab apa orang ni ada kuam resuk? Sebab apa orang ni ada orang panggil ada perasa? Sebab dia ada hati. Dalam hati ni Allah Taala bubuh pula dalam hati ni apa? Basirah. Gapo basirah? Mata hati. Orang panggil mata hati ataupun dikata ainul qalbi. Orang panggil mata hati. Mata hati inilah ia boleh tengok Allah. Mata hati inilah ia nampak Allah. Mata hati nah ia tergambar di dalam kubur muka nakir soal. Dengan mata hati ia nampakkan di pada mahsyar lagu tu. Sebab mata hati ainul basirah ataupun ainul qalbi yang Tuhan tanikan dalam hati seorang. Nak timbul sifat mata hati, orang panggil kena ada hati dulu. Sebab tu dia panggil apabila sini ia rusak, maka mata hati ia rusak. Maka di dalam ni, dalam kalbun ni, mata hati ni, mudrah kepada daging, kepada darah ni, maka di sinilah orang panggil timbul satu mata hati. Maka sebab itulah orang kafir, sebab apa? Ia buta hati. Saya kata nak khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawan wa lahum azabun azim. Khatamallah, Tuhan tu hati ada tak? Ada. Jantung ada? Ada. Tapi Tuhan menterikan hati dia, mata hati dia jadi buta. Khatamallah ala qulubihim, Tuhan teri hati dia. Tak nampak apa. Royak menolak, tak nampak menolak. Royak agama tak reti sepoja Hafiz Quraish, tak reti. Tak faham.
Royaklah Tuhan, royak tak faham. Royak pada masyarakat tak faham. Royak hari bakit tak nampak. Royak selepas nanti tak nampak. Sebab ya buta hati. Wa ala sam'ihim, dan Tuhan koci telinga. Dengar benda baik, tak jadi baik. Dengar benda molek, bunyi tak molek. Wa ala absari, Tuhan kocikan mata. Tengok benda baik, atau ni benda molek dan ni semaya ni. Allahu Akbar. Ibadatullah. Tapi dia nampak tak molek. Sebab apa? Tuhan koci mati dia. Tuhan koci telinga dia. Tuhan kocikan mata-mata dia. Maka seolah di atas mata dia, di atas hati, di atas telinga ada penudung, duk tudung kadang melubungikan. Tak mata dia Tuhan kata, telinga dia Tuhan kata, hati dia kata, dia tak nampakkan benda-benda. Tu faham tu? Lepas tu, dengan sebab mata-mata hati seorang ni, allati biha, yang dengan dia, dengan mata hati ni, at-taqaddum, seorang ni boleh lebih tinggi martabat, wal wajahatu, dan dia dapat tinggi darjat dia, dapat bermegah dia di sisi Allah dengan sebab apa? Dengan sebab mata hati ni. Seorang ni boleh duduk dalam syurga Firdaus sebab mata hati dia. Sebab dia kena Allah Taala tinggi. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Nabi boleh kata maqaman mahmudah? Maqam Nabi, martabat Nabi mahmudan, dipuji oleh Allah. Kalau kira maqaman mahmud dengan jannatul firdaus, mana tinggi? Maqaman mahmuda. Maqam mahmud tu tinggi pada jannatul firdaus lagi. Sebab apa Nabi boleh tinggi? Sebab ma'rifatullah dia tinggi. Hakul yaqin. Sebab kita ni ilmu yakin, ngaji tahu dah tapi buat amal tak tahu. Kadang-kadang kita tahu tak Tuhan ada, tapi kita tak yakin dengan Allah. Tengok belana kan kita lagi tahu Tuhan beri rezeki, tapi Tuhan pun tak motang nak cari duit mana. Tuhan pun tak kerja nak cari duit mana makan. Tahu kata Tuhan beri rezeki, tapi yakin tu tak ada. Tapi martabat bagi nabi-nabi, auliya mursalin, ya ainul yakin. Ya mata dia nyacerak tentang yakin dia dengan Allah. Nampak Allah motai-motai. Sebab tu Nabi maqaman mahmudah. Sebab mata hati dia cerah, jilah. Dia nampak Allah Ta'ala motai-motai betul-betul nyata-nyata. Sebab itulah dikata martabat dia sisi Allah. Al-wajahatu wa taqaddum. Terdulu martabat dia di sisi Allah. Dia bermegah di sisi Allah lebih daripada orang lain. Pas akhirat esok, sah mula-mula dia. Dapat tu para Nabi. Malaikat duduk belakang ni. Mula-mula sekali Nabi kita duduk dapat. Lepas dah tu para nabi dan mursalin yang lain. Tu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, duduk belakang Nabi kita. Mula-mula Nabi kita, misalnya baris di akhirat esok. Allah, misal, ni Allah. Lepas tu, mula-mula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu, baris pada Nabi Ulul Azmi. Daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Ibrahim, daripada Nabi Musa, daripada Nabi Isa. Ini min Ulul Azmi. Orang yang banyak uji Lepas pada tu, para Nabi yang lain-lain. Daripada tu ada, daripada Nabi Syekh, laki ada lagi. Lepas pada Nabi dan Mursalin, para malaikat Allah baris di hadapan tu lah. Inilah dengan sebab mata hati inilah. Al-basairu allati biha at-taqaddumu wal wajahatu indallah. Dia lebih, dia tinggi, dia bermegah dengan sebab mata hati ya Allah Ta'ala sifat dalam ni. Askat tu malam ni. Kamar dia kata, wallahu a'lam, kita tengok ni lah.